Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat Dr. Radin Siti Aisyah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tugasan kumpulan bagi subjek pemikiran keusahawanan dalam pendidikan. Berikut merupakan ahli kumpulan 2 terdiri daripada saya sendiri, Nur Syazwani binti Aziz, Raida binti Rahman, Nur Sheila binti Basri, Nur Atika binti Ahmad, Siti Amirah binti Abdul Salam, Nur Aisyah Natasha binti Yaakob, Syazwa Natasha binti Muhammad Zaidi, Anis Atira binti Yusnizam, Karisa binti Nyanyu Kaimbu dan juga Rina Rehana binti Hanafiah. Bagi ringkasan eksekutif, kami memilih 3 idea inovatif iaitu yang pertama, escape room keusahawanan, yang kedua, hidden entrepreneur dan yang ketiga, Headmaster Challenge. Bagi escape room keusahawanan, ini adalah satu permainan interaktif yang direka untuk mensimulasikan cabaran perniagaan. Yang kedua adalah hidden entrepreneur, ini merupakan satu program inisiatif inovatif yang bertujuan untuk mencongkil bakat-bakat keusahawanan dalam kalangan pelajar melalui pendekatan yang menarik iaitu dengan adanya cabaran yang misteri. Dan yang ketiga adalah Headmaster Challenge adalah aktiviti pembelajaran yang berasaskan projek yang menggalakkan pelajar untuk mencipta iklan yang kreatif bagi produk mereka sendiri. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan eksekutif keusahawanan. Tidak dinafikan pada masa sekarang, pendidikan keusahawanan merupakan satu bidang yang sangat penting dan sangat relevan. Kepentingan ini dapat dilihat dalam pelbagai sudut. Bagi murid, ini dapat memberi pendedahan awal kepada mereka tentang realiti macam mana dunia perniagaan ini berlaku dan juga mereka dapat mengukuhkan kerjasama dan meningkatkan kemahiran interpersonal di antara mereka dan pelajar dapat belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah konflik secara profesional di samping menggalakkan pemikiran yang kritis dan kreativiti di mana kemahiran ini sangat penting untuk di masa hadapan. Bagi guru pula, ini merupakan satu pendekatan pedagogi yang bersifat kontraktivis dan berpusatkan pelajar dan juga ini memberi peluang kepada guru untuk menerapkan elemen kemahiran berfikir aras tinggi kepada pelajar. Dan yang ketiga, ini menyokong pelaksanaan kurikulum dan menekankan pendidikan holistik dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang terakhir sekali dari sudut sekolah di mana pendidikan keusahawanan ini berpotensi untuk meningkatkan budaya inovasi dan keusahawanan di sekolah. Apabila pelajar terlibat secara langsung dalam aktiviti yang berbentuk pertandingan yang mencabar daya kreativiti, ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan yang berimpak tinggi. Sekolah juga boleh memanfaatkan hasil aktiviti ini sebagai satu platform untuk menyertai pertandingan luar. Contohnya seperti pertandingan Young Entrepreneur Challenge, sekaligus ini dapat mengharumkan nama sekolah di peringkat daerah, negeri maupun kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aisyah Natasha binti Yaakob. Saya akan menjelaskan ataupun menerangkan idea pertama kami dalam memupuk semangat keusahawanan di kalangan pelajar. Baiklah. Idea pertama kami dinamakan Escape Room Challenge. Baiklah, untuk konsep idea yang pertama ni, idea ini adalah sebuah permainan yang berkonsepkan escape room, di mana ianya direka khusus untuk memberi pengalaman pembelajaran interaktif dan menyorongkan dalam bidang usahawan. Dalam permainan ini, pelajar ini memainkan peranan sebagai sebuah pasukan usahawan yang baru yang terkunci dalam sebuah makmal inovasi. Dan mereka ini mesti menyelesaikan cabaran-cabaran keusahawanan seperti mencipta idea produk, merancang bajet ataupun mengenal pasti pasaran sehingga membentangkan pelan kepada pelabur untuk melarikan diri dalam masa yang ditetapkan. Secara ringkasnya sini kita boleh faham mereka ni dalam satu kawasan. Untuk keluar daripada kawasan tu, diorang kena menyelesaikan cabaran-cabaran. Setiap checkpoint tu mesti ada cabaran. Sampailah di hujung tu, kalau diorang sudah lepas macam 5 cabaran, baru diorang boleh lari daripada makmal ataupun boleh terlepas daripada makmal inovasi. Untuk melamat pendidikan pula, konsep escape room ni dia menggalakkan pembelajaran aktif, pemikiran kritikal, kerja berpasukan dan simulasi dunia sebenar keusahawanan. Dalam escape room ni,
Pertama, mesti ada kerjasama di antara pasukan. Kalau tidak kerjasama, tidak jadilah. Maksudnya tidak dapatlah kita untuk memberi jawapan kepada soalan-soalan yang diberikan. Dan di dalam mereka bermain tu, dia menceritakan simulasi dunia sebenar keusahawanan. Contoh, macam saya cakap tadi, dia mengira bajet, memikir idea-idea untuk memasarkan barangan di pasaran dan mengexplainkan suatu barangan tu kepada pelabur. Macam tu. Dia kira penerapan amali dalam situ. Okey? Manfaat pembelajaran dia adalah penerapan teori dan amali keusahawanan. Itu yang seperti yang cakap tadi lah. Dia kira amali untuk kita masuk di dalam dunia keusahawanan. Peningkatan kemahiran insania seperti komunikasi, inovasi dan penyelesaian masalah. Mereka akan melatih diri mereka untuk macam mana menyelesaikan suatu perkara tu. Macam contoh saya bagi mengira bajet. Di situ diorang akan kena bagi satu soalan. Jadi macam mana mau kira bajet, keuntungan, kalau dapat untung kena buat apa lagi, macam tu. Okay? Dan konsep permainan escape room ni dia disokong oleh kajian Clark yang diterbitkan pada tahun 2017 dan Offward pada 2022 kerana mereka ini mengatakan escape room ni sebagai alat efektif untuk pembelajaran sendiri dan realistik. Okey? Dan secara keseluruhan yang kita boleh tengok dalam ni, escape room ni ada dalam pendidikan merupakan pendekatan inovatif yang menggabungkan pelajaran aktif, permainan berstruktur dan simulasi dunia sebenar untuk memupuk kemahiran usahawanan dalam kalangan pelajar. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan isu-isu yang akan timbul setelah permainan aktiviti escape room ini dijalankan. Baik ya, di sini saya akan menerangkan 3 isu. Okey, yang pertama adalah kekurangan kompetensi dan sokongan institusi. Okey, seperti yang kita ketahui, escape room adalah kaedah pengajaran yang memerlukan kemahiran pedagogi dan teknikal yang agak tinggi. Jadi di sini menurut kajian Dias pada tahun 2022, beliau ni mendapati bahawa sebilangan guru tidak mempunyai pengalaman atau latihan yang diperlukan untuk mencipta permainan pendidikan yang kompleks. Jadi, jika seorang guru ataupun pensyarah itu tidak mempunyai keupayaan untuk mereka bentuk pengajaran berasaskan permainan, mereka ini secara tidak langsung akan menghadapi cabaran-cabaran dalam penyusunan cerita ataupun mencipta teka-teki di dalam permainan escape room itu. Okey, selain itu juga escape room ni sering bergantung sepenuhnya kepada seorang pensyarah ataupun seorang guru itu kerana tiada sokongan daripada pengurusan institusi. Okey, seperti memberi latihan rasmi ataupun peruntukan masa dan sumber kewangan. Jadi ini menjadikannya sukar untuk menyebarkan pendekatan permainan escape room ni secara sistematik di dalam kurikulum. Okey, yang itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah cabaran dalam reka bentuk dan penilaian. Okey, menurut kajian Wellcome pada tahun 2022, beliau ni mendapati bahawa ramai pendidik menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan teka-teki yang menunjukkan kemahiran dan pengetahuan keusahawanan yang sebenar. Seringkali teka-teki yang mereka bina ini tertumpu kepada cabaran logik dan tidak menggabungkan aspek penting dalam penilaian pasaran, inovasi produk atau menyediakan pelan perniagaan. Jadi, ini mengakibatkan pelajar ni lebih suka menyelesaikan masalah teka-teki itu untuk menang sahaja. Untuk menang sahaja daripada memahami isi kandungan yang sebenar. Jadi, selain itu juga sukar untuk menentukan secara objektif betapa berkesannya escape room ni kerana tiada sistem penilaian yang konsisten untuk menilai prestasi pelajar dalam konteks permainan tersebut. Bukan itu saja. Proses penilaian ini hanya menilai kebersamaan sahaja tanpa mengambil kira aspek kognitif yang lebih mendalam. Okey? Baiklah, untuk isu yang ketiga adalah keterbatasan sumber dan infrastruktur. Okey, seperti yang kita ketahui, untuk melakukan aktiviti escape room ini, kita mesti mempunyai sumber yang mencukupi dan perancangan yang sangat teliti. So, di sini menurut Vietnam pada tahun 2022, okey, sesebuah sekolah itu sering kali mempunyai kekurangan ruang kas ataupun peralatan fizikal dan sistem pemantauan masa. Untuk melakukan aktiviti escape room ini, kita mesti ada
kunci ataupun kita mesti ada quiz-quiz ataupun peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memainkan. So, jika tiada peralatan-peralatan ini, akan menyukarkan guru untuk melakukan ataupun melaksanakan aktiviti ini. Bukan itu saja, untuk aktiviti escape room versi digital ini, dia memerlukan perisian yang interaktif dan internet yang stabil. So, jika tiada internet yang stabil, sama juga akan menyukarkan guru itu untuk melakukan aktiviti escape room ataupun melambatkan lagi proses pembelajaran di dalam aktiviti ini. Okay? Dan bukan itu sahaja, masa persediaan yang panjang sukar diseimbangkan dengan tugasan pengajaran. So, jika guru tu dia kekurangan infrastruktur, jadi guru itu sendiri yang akan membuat ataupun mencipta alat-alat untuk bermain di dalam bilik ataupun escape room ni. Jadi, guru-guru pun akan terkesan dengan pembelajaran yang mereka akan lakukan pada hari tersebut. Okay? So, tanpa sokongan daripada logistik dan infrastruktur, pelaksanaan akan jadi terbatas dan tidak imersif. So, bilangan pelajar untuk memainkan pelajar ni akan menjadi kurang jika infrastruktur yang tidak mencukupi. So, jika infrastruktur yang mencukupi, bolehlah pelajar tu ataupun aktiviti ini dilakukan daripada skala yang besar. Kalau yang kekurangan infrastruktur, lebih baik kita lakukan daripada skala yang kecil. So, itu saja untuk isu-isu aktiviti escape room. Bagi kepada rakan saya seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raida binti Rahman. P149003 akan membentangkan bahagian implikasi escape room keusahawanan kepada pelajar. Okay, yang pertama, ia dapat memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang realiti dunia perniagaan dan memupuk minat mereka untuk menjadi pencipta kerja. Okay, baiklah. Escape room ini mereka tidak hanya belajar teori tetapi turut juga belajar ataupun mengalami sendiri cabaran dunia keusahawanan yang sebenar. Okay, seperti apa? Seperti memahami konsep modal, penjenamaan, pemasaran dan juga pengiraan. Yang mana ini juga dapat memberikan mereka pengalaman dalam dunia sebenar ataupun pengalaman perjalanan seorang usahawan. Okay. Seterusnya, ia juga dapat membuka minda mereka untuk menjadikan usahawan ini sebagai satu kerjaya. Okay, dalam kajian Naldo Genius, dia menekankan bahawa pendidikan awal penting untuk memupuk minat dan juga kesedaran keusahawanan. Okay. Yang kedua adalah pengukuhan kerjasama dan kemahiran interpersonal. Okay, pelajar dapat bekerjasama dalam kumpulan dan juga mereka dapat belajar cara menghormati pandangan orang lain dan juga menyelesaikan konflik secara profesional. Seperti mana yang kita tahu, usahawan ini ada yang bersendirian dan ada juga yang berkongsi. Okay. Semestinya dalam dunia keusahawanan ini akan ada pemikiran ataupun pandangan yang berlainan. Jadi mereka dapat belajar cara menghormati pandangan orang lain dengan tidak mengherdik pandangan orang lain. Okey, seterusnya ia membangun kemahiran komunikasi, empati dan juga kebolehan berunding. Okey, yang mana ini juga dapat meningkatkan kemahiran mereka dalam kepimpinan, bekerjasama dan pemikiran yang reflektif. Okey, dalam kajian Othman, dalam kajian Othman menunjukkan bahawa emosi penting dalam keusahawanan dan perlu diambil kira dalam pendidikan. Okey, menyesuaikan keputusan bersama rakan sekumpulan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan elemen keusahawanan dalam konteks sosial secara praktikal. Ini sekaligus menyemai nilai-nilai yang saya sebutkan tadi seperti kepimpinan, kerjasama dan juga pemikiran yang reflektif. Baiklah, implikasi yang ketiga adalah meningkatkan kognitif berkaitan keusahawanan. Melalui escape room ini, pelajar diasah untuk berfikir secara kritikal, kreatif dan juga mampu menyelesaikan masalah. Dan mereka juga dibantu untuk membentuk satu set minda keusahawanan dalam diri mereka. Bukan sahaja menambahkan ilmu pengetahuan ataupun minat dan juga penglibatan mereka, namun ianya juga untuk memperkukuhkan kebat dalam landscape keusahawanan pada masa kini, mana ianya disokong oleh kajian Anwar dan Sahid pada tahun 2022. Pendidikan keusahawanan mempengaruhi keupayaan kognitif dan juga minda keusahawanan. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Nama saya Keresa Bibiani Kaimbo dan saya akan membentangkan cabaran dan cadangan penyelesaian untuk aktiviti escape room. Cabaran yang pertama adalah kekurangan dana sekolah dalam pelaksanaan escape room.
Kos yang tinggi diperlukan untuk pelaksanaan aktiviti ini karena escape room memerlukan peralatan yang khas, teknologi interaktif, dekorasi tempat yang menarik dan sesuai. Dan kebanyakan sekolah menghadapi kekangan budget, sukar untuk melaksanakan aktiviti yang seperti ini. Dan cadangan penyelesaian adalah strategi pembiayaan dan kerjasama daripada pihak berkepentingan. Sekolah boleh memohon dana daripada pihak luar seperti syarikat tempatan ataupun universiti dalam bentuk penajaan ataupun sumbangan. Sekolah juga boleh mengadakan kempen kutipan dana melalui aktiviti keusahawanan melibatkan pelajar. Cabaran yang kedua adalah kurangnya latihan guru dalam teknologi escape room. Ini menjadikan guru kurang yakin untuk mengendalikan aktiviti escape room. Dan guru juga mungkin akan menghadapi kesukaran dalam mengendalikan peralatan, mentafsirkan data aktiviti, dan menghadapi cabaran teknikal semasa sesi escape room sedang berlangsung. Dan cara penyelesaiannya adalah pelaksanaan latihan guru dalam teknologi escape room. Seperti penganjur boleh menganjurkan aktiviti latihan intensif kepada para guru seperti bengkel, seminar, sesi hands-on untuk meningkatkan kemahiran guru dalam teknologi dan teknik interaktif. Selain itu, pendekatan yang lebih fleksibel juga boleh diadakan, seperti penganjur menyediakan video ataupun simulasi digital untuk membantu guru yang mempunyai masa terhad untuk mempersiapkan diri mereka sebelum program dijalankan. Kompetensi guru yang lebih tinggi akan memastikan program berjalan lancar dan memberi kesan yang positif dan berkesan kepada para pelajar. Cabaran yang ketiga adalah keterlibatan pelajar atau peserta dalam escape room yang bertemakan keusahawanan. Kita tahu bahwa tidak semua pelajar berminat dengan keusahawanan, menyebabkan kurangnya motivasi mereka untuk terlibat dengan apa-apa aktiviti berkaitan keusahawanan. Tambahan pula, perbezaan tahap pengalaman dan pemahaman antara pelajar mencetuskan jurang dalam interaksi semasa aktiviti sedang berlangsung. Pelajar yang mungkin dominan dan faham adalah lebih aktif, sementara yang lain kurang memahami konsep, cenderung untuk tidak aktif semasa aktiviti sedang berlangsung. Cadangan penyelesaiannya adalah penganjur mengadakan strategi penglibatan pelajar yang lebih interaktif dan lebih berstruktur, seperti membuat konsep peranan, di mana pelajar akan diberi watak sebagai usahawan dan pembeli, dan mereka perlu membuat keputusan perniagaan untuk meningkatkan keterlibatan dan minat mereka. Seterusnya adalah menstrukturkan tahap kesukaran. Cabaran disesuaikan mengikut pemahaman pelajar bagi memastikan semua pelajar dapat menyumbang secara aktif. Selain itu, penganjur juga boleh menyediakan hadiah atau ganjaran yang sangat menarik perhatian pelajar. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Siti Amira binti Abu Salam, nombor matrik P148723. Seterusnya kita masuk kepada Hidden Entrepreneur. Seterusnya kita masuk kepada konsep dan definisi apa itu Hidden Entrepreneur. Bagi konsep program ini adalah berasaskan cabaran misteri yang direka untuk melatih pelajar menjalankan pengalaman keusahawanan sebenar secara rahsia, di mana mereka perlu menyelesaikan tugasan tanpa arahan tetap dan meniru realiti dunia perniagaan yang sebenar yang penuh dengan ketidakpastian. Pendekatan ini dapat mengasah kemahiran pelajar dalam mengurus risiko, menyelesaikan masalah, kreatif serta berkomunikasi yang berkesan. Seterusnya definisi Hidden Entrepreneur ini pula adalah satu program inisiatif inovatif yang berasaskan pendidikan yang dirangka khusus untuk mencungkil dan mengasah bakat keusahawanan dalam kalangan pelajar melalui pendekatan cabaran misteri yang tidak diumumkan secara terbuka. Program ini juga memberi peluang kepada pelajar untuk menjalani pengalaman keusahawanan sebenar secara langsung dalam suasana yang menyerupai realiti dunia perniagaan yang penuh ketidakpastian tanpa mengetahui identiti pesaing mereka atau cabaran yang bakal diterima.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rina Rehana binti Hanafia P150587. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang isu hidden entrepreneur. Terdapat 3 isu utama iaitu pertama sekali kerjasama pihak yang terlibat, yang kedua disiplin pelajar dalam pelaksanaan program, dan yang akhir sekali adalah kurang sambutan dalam kalangan pelajar. Kita lihat dari segi kerjasama pihak yang terlibat. Di sini kita boleh lihat bahawa pihak-pihak yang terlibat adalah guru-guru, pentadbir dan para pelajar atau warga sekolah. Di sini bagi memastikan program ini berjalan dengan lancar, kerjasama dari semua pihak sangat ditekankan bagi memastikan objektif program dapat dicapai. Di sini juga kita boleh tahu bahawa hidden entrepreneur ini merupakan aktiviti yang dijalankan secara rahsia. Oleh itu, jika semua warga sekolah sudah maklum tentang keberadaan ataupun keberlangsungan aktiviti tersebut, sekurang-kurangnya apabila mereka didekati oleh pelajar yang menjalankan program tersebut, mereka sudah sedia maklum bahawa program ini sedang dijalankan. Baiklah, seterusnya disiplin pelajar dalam pelaksanaan program. Disiplin dalam konsep perniagaan merupakan kunci utama bagi mencapai objektif keusahawanan. Jadi di sini pelajar perlulah menekankan dari aspek perbelanjaan modal, meraih keuntungan, penyediaan strategi perniagaan serta pencarian pelanggan. Kesemua aspek-aspek tersebut memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Oleh itu, guru-guru pembimbing hendaklah sentiasa memantau pelajar sepanjang program itu dijalankan. Kemudian adalah kurang sambutan dalam kalangan pelajar. Ini adalah isu yang tidak asing lagi jika ada program yang melibatkan keusahawanan kerana tidak semua pelajar mempunyai motivasi ataupun minat bagi menjalankan aktiviti-aktiviti perniagaan. Sama ada mereka adalah tergolong dalam golongan yang introvert ataupun mereka adalah pelajar yang mempunyai keyakinan diri yang sangat lemah ataupun takut untuk menonjolkan diri di khalayak ramai. Oleh itu, sebagai guru yang terlibat dalam program ini, mereka hendaklah memberikan dorongan ataupun mencari inisiatif untuk menarik minat pelajar untuk menyertai program ini. Okey, seterusnya kita masuk pada implikasi bagi program Hidden Entrepreneur ini pula. Yang pertama ialah membentuk jati diri dan keyakinan diri pelajar tersebut, di mana pelajar dapat belajar situasi dunia perniagaan yang sebenar, di mana mereka akan berjumpa dengan pelanggan, mereka akan dapat belajar berkomunikasi dengan pelanggan, dan selain itu pelajar dapat membina jati diri kerana dapat mengenal pasti potensi masing-masing, dan sebenarnya dapat meningkatkan keyakinan diri apabila mereka berjaya menyelesaikan tugasan ini. Yang kedua adalah kreativiti dan inovatif. Cabaran yang berbeza setiap minggu memerlukan pelajar untuk berfikir di luar kotak, kerana mereka tidak hanya menjual produk tetapi mereka perlu mencari strategi pemasaran yang kreatif, keadaan komunikasi yang berkesan dan juga menarik. Selain itu, mendorong pelajar untuk berfikir secara inovatif dan praktikal dalam situasi dunia perniagaan yang sebenar, di mana pelajar dapat berkomunikasi dengan cara yang betul dengan pelanggan. Selain itu, dia dapat membantu pelajar memahami pasaran yang sentiasa berubah. Sebagai contoh, melalui program entrepreneur ini, pelajar dapat menyesuaikan produk dengan strategi pemasaran. Sebagai contoh, jika tugasan mister ini adalah untuk menjual makanan, pelajar perlu menilai cuaca. Jika cuaca panas, pelajar tersebut boleh menjual air ataupun aiskrim, dan pelajar dapat mengadaptasi dengan cepat. Sekiranya satu strategi tidak berhasil, maka pelajar tersebut perlu menukar strategi baru yang mungkin lebih berkesan. Seterusnya adalah implikasi yang terakhir, iaitu penerapan nilai dan kemahiran keusahawanan, di mana pelajar berpeluang untuk mempraktikkan kemahiran komunikasi dan pemasaran kerana pelajar akan berurusan dengan pelanggan, dan seterusnya pelajar dapat berurusan dengan pelanggan dan berunding, dan pelajar juga dapat mempraktikkan pengurusan masa yang terhad dan juga sumber yang terhad, di mana kemahiran-kemahiran ini adalah penting untuk di dalam dunia perniagaan yang sebenar. Okey, seterusnya saya passingkan kepada rakan seperjalanan yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Sheila binti Basri, P148402 dan saya akan membentangkan dalam cabaran dalam melaksanakan aktiviti Hidden Entrepreneur. Yang pertama ialah kekurangan sokongan. Hal ini adalah ketiadaan sokongan daripada pihak sekolah dan ibu bapa yang menyukarkan pelaksanaan program kerana ada yang menganggap bahawa aktiviti keusahawanan ini tidak sepenting akademik dan sekaligus melemahkan semangat guru dan juga pelajar. Yang kedua ialah kekangan masa. Jadual sekolah yang padat menyukarkan pelajar dan guru dalam memberikan tumpuan kepada aktiviti keusahawanan walaupun cabaran ini adalah dapat melatih pengurusan masa murid dan juga guru. Yang ketiga ialah kekurangan sumber dan modal. Kekangan keuangan dan sumber seperti bahan seperti peralatan akan menyukarkan pelajar memulakan perniagaan terutamanya bagi mereka dari keluarga yang berpendapatan rendah kerana tidak semua sekolah menyediakan bajet khas untuk aktiviti ini. Bagi cadangan penyelesaian pula, yang pertama ialah penglibatan komuniti sekolah dan juga ibu bapa. Penglibatan aktif sekolah dan juga ibu bapa penting bagi menyokong pelajar dalam aktiviti Hidden Entrepreneur. Mereka boleh memberi galakan, sokongan moral serta berkongsi pengalaman keusahawanan sebagai penceramah ataupun fasilitator. Komuniti juga boleh bertindak sebagai pelanggan kepada produk pelajar. Yang kedua ialah pembangunan platform digital jualan sekolah. Sekolah boleh membangunkan platform digital untuk memasarkan produk pelajar secara dalam talian. Pelajar boleh menjual melalui sistem pre-order yang dikawal selia oleh guru. Platform ini juga boleh menyediakan sistem penilaian produk dan juga membantu pelajar mengurus masa dengan lebih baik. Yang terakhir ialah penyediaan dana mikro. Sekolah boleh menyediakan dana mikro kepada daripada peruntukan PIBG dan juga sumbangan guru sebagai modal pemula bagi pelajar. Ini menggalakkan kreativiti dalam merancang perniagaan yang bersesuaian dengan bajet serta meningkatkan semangat pelajar untuk terus melibatkan diri dalam keusahawanan. Seterusnya ialah Edmaster Challenge. Konsep dan definisi. Untuk konsep, Edmaster Challenge merupakan salah satu bentuk pembelajaran berasaskan projek yang mana bertujuan untuk memupuk minat dan kefahaman pelajar terhadap bidang keusahawanan melalui penghasilan iklan kreatif bagi produk yang dicipta sendiri. Ini menekankan penerapan nilai-nilai keusahawanan seperti inovasi, pemikiran kritikal, komunikasi berkesan dan kerja berpasukan. Untuk definisi, Edmaster Challenge merujuk kepada satu cabaran yang menggabungkan elemen ciptaan produk dan penyampaian iklan secara kreatif dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Syazwan Natasha, nombor metrik P150613. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan bahagian isu yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti Edmaster Challenge. Walaupun aktiviti ini dianggap menyeronokkan, seperti memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang dunia keusahawanan, namun terdapat beberapa isu penting yang wajar diberi perhatian agar objektifnya benar-benar boleh tercapai. Baiklah, saya kongsikan 3 isu utama, iaitu yang pertama, kurang pemahaman tentang konsep keusahawanan. Ramai pelajar hanya tahu secara teori tetapi tidak benar-benar faham bagaimanakah konsep seperti pemasaran, inovasi produk dan penjenamaan diaplikasikan di dalam dunia sebenar. Ini menyebabkan hasil kerja mereka seperti iklan dan produk kurang menonjol dan tidak menyelesaikan masalah sebenar pengguna. Yang kedua, penglibatan pelajar yang tidak seimbang. Dalam satu kumpulan,
hanya segelintir sahaja yang benar-benar aktif, manakala ahli kumpulan lain kurang menyumbang. Keadaan ini bukan sahaja menyebabkan ketegangan dalam kumpulan, malah ia boleh menimbulkan kerjasama dan menjejaskan semangat berpasukan yang sepatutnya dipupuk melalui aktiviti ini. Isu ketiga pula iaitu kurangnya kemahiran komunikasi dan keyakinan diri. Ramai pelajar masih sukar untuk menyampaikan idea mereka dengan jelas, sama ada secara lisan maupun visual. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya latihan ataupun rasa malu mereka apabila bercakap di hadapan orang ramai. Akibat daripada ini, mesej ataupun bahan yang cuba disampaikan melalui iklan menjadi kurang berkesan. Secara kesimpulannya, semua isu ini perlu dikenal pasti dan ditangani lebih awal supaya pelaksanaan aktiviti seperti Edmaster Challenge dapat memberi impak yang lebih bermakna kepada pelajar, terutamanya dalam membina kemahiran abad ke-21. Seterusnya ialah implikasi. Implikasi pelaksanaan aktiviti Edmaster Challenge memberi beberapa implikasi yang signifikan dalam konteks pembangunan diri pelajar serta pengukuhan amalan pedagogi guru di bilik darjah. Antara implikasi yang terlibat ialah implikasi terhadap pelajar, implikasi terhadap guru serta implikasi terhadap sekolah. Bagi implikasi terhadap pelajar, ini dapat mengembangkan kemahiran komunikasi, kerjasama dan kreativiti. Yang kedua, meningkatkan keyakinan diri dan kemahiran berfikir secara kritikal. Yang terakhir adalah mewujudkan minat terhadap bidang keusahawanan secara praktikal. Bagi implikasi terhadap guru, ini dapat menggalakkan pengajaran berpusatkan pelajar iaitu facilitator. Ini menyokong pelaksanaan KBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dan pembelajaran konseptual. Seterusnya, ia juga berpeluang menilai kemahiran insaniah secara autentik. Yang terakhir ialah implikasi terhadap sekolah. Ia dapat mewujudkan budaya inovasi dan keusahawanan. Aktiviti boleh diketengahkan ke pertandingan luar. Dan terakhir ialah meningkatkan imej sekolah melalui program berimpak tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anis Atirah binti Yuslizam dan saya akan meneruskan pembentangan mengenai cabaran dan penyelesaian pelaksanaan Edmaster Challenge. Okey, baiklah. Salah satu cabaran utama dalam pelaksanaan Edmaster Challenge ialah kekurangan peralatan serta kemahiran teknikal dalam kalangan pelajar. Maksudnya di sini tidak semua kumpulan mempunyai akses kepada peranti yang sesuai untuk merakam dan juga menyunting video atau mengedit video. Selain itu, terdapat juga pelajar yang kurang mahir menggunakan perisian atau menggunakan aplikasi mengedit video yang menyebabkan hasil kerja mereka tidak mencapai tahap yang diharapkan walaupun idea yang mereka sampaikan adalah sangat baik. Okey. Sebagai langkah penyelesaian, pihak sekolah atau penganjur boleh menyediakan peralatan asas untuk digunakan pelajar bersama-sama seperti tripod, mikrofon mudah alih dan juga smartphone. Selain itu, taklimat asas berkaitan rakaman dan editing video juga boleh diadakan sebelum pertandingan bermula. Penganjur juga boleh menyediakan tutorial mudah atau video panduan tentang cara menggunakan aplikasi editing video yang mesra pengguna seperti yang biasa digunakan ialah aplikasi CapCut, Canva ataupun InShot. Langkah ini akan membantu pelajar
untuk lebih yakin dan lebih bersedia dari segi teknikal supaya mereka dapat menghasilkan iklan video yang sangat kreatif. Okey, yang kedua ialah kekangan masa. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti ini selalunya terhad kerana ia berlangsung dalam tempoh masa 1 hari atau separuh hari. Aktiviti ini melibatkan beberapa proses penting seperti penciptaan idea, penulisan skrip, rakaman, penyuntingan dan juga penyerahan video akhir. Dalam masa yang singkat, pelajar mungkin tidak dapat menyempurnakan semua langkah ini dengan teliti dan menyebabkan hasil akhir menjadi kurang kemas dan tidak memenuhi potensi sebenar mereka. Boleh jadi sebab mereka tidak ada perancangan yang jelas semasa menjalankan aktiviti. Okey, jadi untuk menangani cabaran kekangan masa, pihak penganjur boleh merangka garis masa yang teratur atau panduan pelaksanaan pertandingan dengan lebih terperinci sebagai panduan alternatif kepada pelajar yang tidak tahu nak start dari mana ataupun nak start macam mana. Dengan adanya panduan ini, ia akan membantu pelajar mengurus tugasan mereka secara sistematik dan boleh mengelakkan mereka daripada membuat pembaziran masa dan juga supaya mereka dapat menyiapkan tugasan dalam tempoh yang ditetapkan.